mana tadi Pak sudah bercakap, lepas itu balik lagi kepada IKR. Sila Ampang, selepas Ampang dan I recognize nanti selepas daripada Labuan dan Kepung. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Sementara saya mendapat laluan untuk berucap ni Tan Sri Pengerusi, saya ingin membangkitkan yang saya telah membuat satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 66/9 yang minta untuk membahaskan tentang pemotongan gaji kepada pekan, ya. Tetapi usul ni telah ditolak atas alasan bahawa telah disediakan satu hansat kepada saya, petikan hansat yang ada satu perbincangan atau perbahasan pada 22 bulan 10 tahun 2012. Jadi di situ panjang perbincangannya. Cuma Datuk Tan Sri Pengerusi, saya cuma hendak bertanyakan satu ketetapan di sini di bawah urusan parlimen, ya. Urusan parlimen iaitu 010000. Jadi adakah Tan Sri Pengerusi akan memikirkan untuk mengeluarkan satu ketetapan dalam standing order? Kerana dalam standing order membolehkan kita untuk menggunakan peruntukan 66/9, tetapi atas dasar budi bicara 54 dan 74 dan 43, maka usul itu ditolak. Tetapi dalam standing order tidak ada ketetapan mengatakan bahawa pemotong gaji itu tak boleh. Jadi apatah kita tidak mahu membuat ketetapan dan masuk ke dalam perlembagaan standing order ni bahawa segala yang kita nak masukkan kalau berkenaan dengan pemotongan gaji tidak dibenarkan. Jadi kalau boleh Tan Sri Speaker memberikan penjelasan di atas usul yang saya bawa yang telah ditolak. Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin menyentuh tentang BINAM, ya. BINAM mengenai apa usul yang saya nak bawa tu. Kenapa saya nak bawa usul itu di bawah kepala 010000? Kerana ianya melibatkan seorang individu yang memegang jawatan dalam Jabatan Perdana Menteri yang telah banyak dipertikaikan oleh rakyat dan juga di pesada dunia antarabangsa, di mana banyak yang wang mengenai 2.76 bilion, 2.67 bilion yang dapatnya kononnya daripada 1MDB mungkin, menurut WSJ, Wall Street Journal mengatakan bahawanya dari 1MDB, tapi telah dinafikan. Sarawak Report pula kata daripada Abu Dhabi Abar, akaun dah masukkan dalam akaun Pekan M-Bank. Dan lepas tu SPRM pula kata duit ni duit derma, bukan dari 1MDB. Lepas tu Sarawak Report pula kata SRC International pula jagat juga mengatakan bahawa 42 juta juga telah dimasukkan ke dalam 1MDB. Dan lepas itu ada pula rombakan kabinet yang mana telah melibatkan Pagoh, telah digugurkan jawatan timbalan Perdana Menteri, dan juga Sempurna juga telah digugurkan. Dan ia juga melibatkan juga rombakan PAC, ya, yang mana ditukar jawatan kuasa PAC dan dinaikkan pangkat. Dan ia juga melibatkan penyingkiran Peguam Negara yang mengatakan bahawa beliau menghadapi masalah kesihatan. Dan dalam Malaysia kini pada 13 bulan 11, Peguam Negara ni pula kata, ada nampak saya tak? Saya masih sihat lagi. Saya pun tak tahu saya kena ditukar. Dan yang keempat, pegawai SPRM pula dipindahkan. Yang kelima, pegawai SPRM pula disasiat polis. Keenam, Raja-Raja Melayu juga mendesak agar ada satu siasatan sepenuhnya terhadap 1MDB. Jadi atas dasar ini juga Tan Sri Pengerusi, saya beranggapan bahawa usul itu harus dibahaskan kerana banyak detail atau perincian yang harus kita nak dengar. Walaupun kita dengar akan diberikan penjelasan pada akhir Dewan Sidang ini, saya tidak tahu sama ada ini akan berlaku atau tidak. Jadi kalau sekiranya boleh Menteri menjawab bahawa ini akan dilaksanakan pada akhir Dewan Sesi kali ini, maka kita akan tunggu jawapan dari Pekan untuk menjelaskan tentang isu yang melibatkan beliau 1MDB 2.67 bilion. Dan apatah lagi, 1MDB pula terlepas tarikh untuk masukkan laporan kepada audit akaun untuk akaunnya di audit pada 30 bulan 9
dan sampai 2010 dikeluar dalam Malaysian Insider, mereka gagal untuk melaporkan kewangan mereka. Jadi atas dasar ini saya memang mintalah Tan Sri Speaker Pengerusi sebagai number one dengan izin dalam Dewan Yang Mulia ini untuk memikirkan ada kewajarannya untuk kita menggunakan peruntukan 66.9 dalam kes tertentu yang mana ia melibatkan rakyat, melibatkan negara dan melibatkan orang ramai di luar sana dan nama kebaikan dan nama dan imej negara kita. Seterusnya Tan Sri Pengerusi, saya juga nak sentuh B6 mengenai daripada Jabatan JAKIM, Kemajuan Islam Malaysia, yang terdiri kawan kita YB Pokok Sena juga sudah memberi hujah, dan saya juga nak menekankan juga di sini. Saya amat kecewa dan saya amat berharap Menteri Agama yang kita hormat dalam bidang agama tidak terpalit dengan tuduhan-tuduhan yang telah diberi. Walaupun dalam tuduhan-tuduhan itu sempurna, lengkap dengan eviden-eviden, bukti-bukti. Saya harap Menteri Agama pada hari ini ataupun dalam sesi jawapan pada hari ini kemudian dapat menjawab soalan-soalan bagaimana program yang patutnya dia pergi ke US itu, termasuklah bermain golf, berbelanja di pusat membelah yang ternama, dan juga bagaimana memegang jawatan itu melantik pemegang amanah yang bertindih jawatannya anak beranak, sampai 26 jawatan bertindih anak beranak, melibatkan satu jumlah wang sebanyak 124,000 setiap bulan. Jadi ini semua harus dijawab agar untuk membersihkan nama beliau. Sebab itu saya buat statement di saya amat mengharap bahawa Menteri Agama kita dapat membersihkan nama beliau dalam isu ini agar tidak terpalit dengan sesuatu perkara yang amat dimurkai Allah. Dan saya amat berdoa na'udzubillah sekiranya beliau melakukan perkara yang telah dibuktikan dengan lengkap dengan bukti-bukti dan eviden dokumen yang menunjukkan bahawa ada kemungkinan penyalahan guna kuasa dan sebagainya. Ampang, sikit ni. Okey. Terima kasih Ampang. Saya bersetuju kita jangan buat benda yang dimurkai oleh Allah. Boleh tidak kita bagi peluang untuk agensi dan sebagainya untuk menyiasat perkara ini dan kita tak menimbulkan suasana yang maharu birukan lagi. Sekarang ni pihak sebelah sana dia timbul dan buat persepsi yang pelbagai hingga seolah-olah perkara yang tidak betul, tidak sahih lagi sudah dihukum oleh rakyat. Boleh tidak Ampang mengajak rakan-rakan supaya kita biarkan pihak berkuasa dan sebagainya dan penjelasan diberi dengan sejelas-jelasnya tanpa kita ganggukan. Boleh tak boleh? Okey, Ampang. Ya, itulah yang Ampang minta laluan. Ampang, saya seperti yang Lenggun juga setuju tak Ampang? Sebab Ampang juga telah memulakan tadi ada tuduhan. Bila ada tuduhan berarti belum pasti lagi kesahihannya. Dan Ampang juga katakan semoga terpalit semua. Jadi saya rasa tidak kena untuk kita cara kita nak buat tuduhan tanpa lagi belum beri peluang kepada satu pihak lagi. Dan lagi pun kes ini telah pun akan dibawa ke mahkamah. Kita tunggu dan lihat saja. Terima kasih Ampang. Okey, terima kasih keduanya Tanah Merah dan Lenggong ya. Saya memang setuju untuk dibuat siasatan. Namun demikian, kita harus menggunakan Dewan Yang Mulia ni untuk Menteri Agama untuk memberikan penjelasan agar nama beliau dibersihkan di peringkat kita di Dewan Yang Mulia ini. Jadi ada peluang untuk menjawab, silakan. Gunakan ruang ini untuk membersihkan nama beliau. Ya. Jadi Tan Sri Pengerusi, saya juga nak menyentuh beberapa isu yang lain termasuk B6 08 0000 Jabatan Kehakiman Syariah. Saya cuma nak minta juga agar pelantikan hakim syariah di kalangan orang perempuan patut dipertingkatkan lagi. Saya dipahamkan beberapa negeri wilayah dan Penang dan berapa dan menjadi hakim syariah agar kalau lebih ramai lagi yang saya dipahamkan banyak yang berkelayakan, wanita yang berkelayakan untuk menjadi hakim syariah. Dengan adanya hakim syariah daripada kalangan orang perempuan, maka isu-isu yang banyak dihadapi oleh orang perempuan dan perceraian dan penuntukan anak dan nafkah dan sebagainya akan dapat lebih prihatin didengar oleh hakim-hakim syariah ini.
Seterusnya, Tan Sri Pengurusi, saya ingin menyentuh tentang 020000 Jabatan Perangkaan. Jabatan Perangkaan ketika ini, dalam kita kata kita nak mencapai negara maju tahun 2020 dalam zaman teknologi kuno, kita hebat dan sebagainya, tapi Jabatan Perangkaan maklumat yang ada, statistik yang ada tidak up to date, tidak sampai ke masa. Saya faham perlukan masa untuk analisa dan sebagainya, buat laporan, tetapi taklah sampai 5 tahun sekali kita buat bancian, lepas tu reportnya nak keluar lagi 2-3 tahun, dan makanya angka-angka ini semua adalah angka-angka yang backdated, yang lapuk, dan tidak boleh digunakan sebagai asas untuk kita guna untuk analisis untuk apa-apa dari segi socio-demografik ataupun psikografik rakyat Malaysia. Yang seterusnya, saya juga nak menyentuh tentang urusan parlimen 010000. Saya nak menegur sikit kerana kami menggunakan banyak kemudahan di belakang sana yang ada komputer dan printer, tetapi most of the time, dengan izin, kertas tak ada, photostat machine tak ada, kadang ink tak ada, dan tidak memudahkan kami dari pihak di sini, kerana kalau tidak berfungsinya alat-alat pejabat di belakang sana, maka kita kena lari ke tingkat 14 sana, sebelah blok sana. Tidak memudahkan kita. Jadi saya harap ini diberi keprihatinan, kerana saya telah buat secara personal kepada Setiausaha Dewan dan beberapa pegawai, tetapi saya lihat tidak ada tindakan, dan saya minta ini diambil beratlah untuk memberikan kemudahan kepada kami yang cuba untuk mendapatkan fakta-fakta untuk pembahasan kita. Dan seterusnya, saya juga nak menyentuh tentang pelaksanaan projek khas 030000. Saya cuma nak tanyalah apakah yang telah dibuat dalam kawasan Ampang, kawasan saya, di bawah unit ini, kerana selalunya bila kita kata, kita dipahamkan wang yang diminta ni adalah datang daripada ahli-ahli parlimen, diluluskan ahli parlimen, yang diluluskan adalah daripada yang dimasukkan oleh ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Tapi daripada pembangkang memang tidak diberi laluan. Tapi namun demikian, di tempat saya, walaupun kita menang, keadilan yang menang, tetapi saya dipahamkan bahawa wang ini digunakan bila ada projek khas dan sebagainya mengikut laluan kepada ketua bahagian. Jadi saya rasa ini adalah struktur yang mekanisme yang salah, kerana mereka itu bukanlah wakil rakyat. Jadi saya nak minta lah, kalau dah degil juga nak kasih juga pada orang UMNO, tolong berikan saya maklumat apakah yang telah dibuat dalam Ampang, kawasan Ampang, dengan menggunakan bajet penyelesaian projek khas ini. Akhir sekali, Tan Sri Pengurusi, saya nak sentuh tentang SPR B4 040300. Tan Sri boleh? Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Yang Bermampang sebut tentang belanjawan khas. Kita sedia maklum bahawa dalam parlimen ini peruntukan untuk kawasan juga tidak diberikan atas alasan yang diputuskan di Mahkamah Persekutuan bahawa ini merupakan kuasa eksekutif dan pihak parlimen tidak boleh mempertikaikan keputusan ini. Cuma saya nak tanya Yang Bermampang, apakah setuju untuk kita juga atas prinsip keterusan melontarkan persoalan kepada kerajaan, apakah boleh diberikan perincian tentang peruntukan kawasan, perbelanjaannya bagaimana, salurannya ke mana, kerana sebagai anggota parlimen kita tidak punya akses kepada perkara-perkara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya setuju dengan cadangan Bukit Katir itu, dan kalau boleh buat satu taklimat kepada kita semua daripada pembangkang ini, bagaimana salurannya, bagaimana pengurusannya, bagaimana kelulusannya, agar memudahkan kami untuk faham dan untuk tahu apa yang telah dilakukan dengan sejumlah wang yang banyak itu dalam kawasan masing-masing. Dan saya juga ingin mencadangkan juga agar kerajaan Barisan Nasional yang ada ini memberikan peruntukan itu kepada ahli parlimen pembangkang juga, kerana di negeri yang telah ditadbir oleh pembangkang di Selangor dan juga Pulau Pinang, kita telah menawarkan seperuntukan wang untuk adun-adun di negeri Pulau Pinang dan Selangor, walau bagaimanapun mereka menolak. Inilah yang kita nak minta, agar parlimen ini juga melaksanakan prinsip yang sama, prinsip yang berlaku adil, bahawa hak kami sebagai wakil rakyat tidak dinafikan.
Seterusnya Tan Sri Pengerusi, saya nak sentuh B4040-300 mengenai pilihan raya Sarawak, dan seperti apa yang Pematang Power sebut, saya tidak faham kenapa ada campur tangan dari dalam pihak Kementerian Dalam Negeri ke, saya tak faham siapa yang telah menyekat kami daripada masuk ke negeri Sarawak. Sekiranya ada, tolong berikan sebab kenapa kami tidak dibenarkan masuk ke Sarawak sedang kami adalah rakyat Malaysia. Adakah ini dibenarkan, memang hak daripada sebuah negeri untuk di Sabah dan Sarawak untuk menyekat siapa, menghalang siapa untuk masuk dalam negeri itu, tetapi kita nak tahu apakah sebabnya. Apakah sebabnya? Adakah kita bawa senjata? Apa yang kita buat? Jadi ini saya nak mintalah penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Pengerusi. Tan Sri, terima kasih. Terima kasih. Masih. Labuan.